Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar? Uh, saya pasti tuan-tuan dan puan-puan semua pagi ni semalam cuti. Memang cuti hari Sabtu kan. Dan juga cuti public holiday lah untuk sambutan Christmas. Dan saya pasti hujung tahun ni ramai yang pergi bercuti lah. Yang menghabiskan cuti tahunan supaya cuti itu tidak hangus begitu saja. So ada peluang untuk bercuti, kena pergi bercuti lah. Okay. So seperti biasa, pagi ini tuan-puan bersama saya, Abang Andy untuk sesi sembang masak. Hari ini menu ringkas, menu kita masak lauk sebab hari ini kita nak jamu seseorang di rumah. So kita masak udang, masak diraja. Ini adalah resepi manual, maksudnya resepi yang tidak ada dalam Cookido, tetapi kita boleh sekarang ni Cookido dah membenarkan pengguna dia masukkan sendiri resepi dalam Cookido. Itu yang sangat-sangat menarik lah. Jadi kalau kita dah ada resepi, okay, kita nak masukkan dalam Cookido boleh dah sekarang. Sebab Cookido dah upgrade dan dia dah membenarkan untuk pengguna dia masukkan resepi sendiri dalam Cookido. Jadi tak perlulah kita rujuk handphone apa semua kan. Masukkan nanti just kita lihat kat skrin saja untuk masak. Kan dah lebih mudah kan. Okey. Tetapi sebenarnya bagi saya lebih suka tengok handphone sebab setting di handphone ni kadang-kadang lebih menarik untuk saya lah kalau nak masak resepi manual. Okey. So bahan-bahan telah saya kongsikan di ruangan posting tu di live FB. Okay, seperti biasa kalau udang masak diraja ni bahan utamanya mestilah udang kan. Selain daripada tu ada bawang, ada halia, ada lengkuas, ada serai, itu benda-benda biasa kan yang kebanyakan orang masak kan. Cumanya kita masak menggunakan TM6, kita tak gunakan dapur kuali dan sebagainya. Alright, so kita mulakan. Okey. Tadi saya dah siapkan 500 lebih kurang 500 gram udang harimau. Okey, 500 gram udang harimau. Okey. Ini saya letak tepi dulu. Okey. Yang kita nak blend adalah yang pertamanya kita nak blend 4 biji bawang besar. Okey. 4 biji bawang besar masukkan. Right. Kemudian kita masukkan 4 ulas bawang putih. Kemudian kita masukkan, yang ini dalam resepi dia minta 50 gram tangkai cili kering yang telah direndam. Tapi saya dah ada stok masih ada stok yang lama. So saya hanya gunakan ini saja. Cili yang telah saya buat. Okay. Saya ada nak 50 gram saja. Okay. Jadi 50 gram kita nak bagi dekat scale penimbang, just slide saja, tekan. Okay. Pastikan kosong. Ni sebab kadang-kadang ada gangguan angin, dia sensitif. So kita nak 50 gram saja. 50 gram. 35. Okey, lebih sikit, tak ada masalah. Okey. Right. Kita keluar daripada sistem scale ni, patah balik ke sini. Kita nak apa lagi? 2 inci lengkuas. Ni 2 inci. Saya dah kupah dia. Dan 1 inci halia. So apa nak buat dengan perkara-perkara yang sedang masukkan ni? Kita nak blend. Okay, blend. Macam biasa bila nak blend kena tutup semua supaya dia tak keluar. So untuk blend ni kita perlukan 10 saat. So setkan 10 second. Suhu tak perlu untuk blend. Speed 10 speed 10. So kita pergi 10. So kejap.
Ini 10 second pergi kat speed 10. Okay. Okay, siap step yang pertama. Alright. Kita dah blend, nampak? Yang kita masukkan besar-besar ni, bawang pun tak perlu kita potong dua saja, bawang besar tu. Nampak dah halus kan? Terima kasih Lena Habib di IG Latih Andy yang menonton hari ni. Terima kasih. So yang kan ada lekat di tepi ni tu, kita scrape down lagi. Ni saya punya spatula ni. Dalam bag kat sini. Okay. Kita scrape down saja supaya semuanya berada di bahagian bawah. Alright. So next kita nak buat apa? Kita nak masukkan 100 gram minyak masak. Cooking oil kita nak 100 gram. Macam biasa kita pergi ke penimbang, pilih scale, pastikan kosong, kita nak letak 100 gram. So bahan-bahan yang telah di blend tadi tu sebenarnya bila kita letak minyak ni menandakan dia nak ditumis lah sebenarnya kan. Nak ditumis. So kita letakkan 100 gram banyak sebab bahan-bahan dalam tu banyak kan, ada 4 biji bawang besar, 4 ulas bawang putih, ada cili tadi. Okay. Ada lengkuas dan juga halia. So kita nak tumis. So tumis perlukan 100 gram minyak masak. Okay. 80, 90, okay, 100. So ini kita nak tumis selama 10 minit. Tadi kita blend 10 saat. Ini kita nak tumis 10 saat. Jadi kita pergi ke tumis 10 minit. Tumis 10 minit Ada suara latar. Okay, setkan 10 minit. Bukan 10 saat 10 saat untuk blend. Okay, 10 minit. Suhu 100 darjah Celsius. Okay, 120 darjah Celsius 120. Dan speed untuk kita menumis ni kita gunakan speed 1. So kita pusingkan ni kepada 1. So menumis 10 minit. Menumis. Kalau kita menumis dalam kuali tu, kita semuanya berdasarkan pengalaman kan. Naik bau lah, apa benda lagi. Kita lihat benda tu dah ada certain apa nama tu bahan yang tukar kepada brown dan sebagainya kan. Okay. Okay, selepas ni kita nak masukkan serai. Serai tu kita kena ketuk, okey, kena ketuk. Kemudian kita masukkan satu keping asam keping. Kemudian kita masukkan setengah sudu kecil serbuk kunyit dan juga 300 gram santan untuk proses masak. Tapi pada peringkat tu tak masuk udang lagi. Tak masuk udang. Udang kita masukkan last sekali nanti. So sebenarnya bila nak masak ni, untuk masak udang masak diraja ni, kita ambil masa lebih kurang 26 minit 10 saat. Tak sampai setengah jam kan. Right? Jadi resepi yang mudah dimasak menggunakan TM6. Menggunakan TM6. So dapur bersih. Yang di IG nampak dapur bersih, tak usah apa pun. Tak ada mengecik ke apa-apa dekat dinding, tak ada. Menggunakan TM6, dapur kita bersih. Ya. Alright. Yang mana baru join saya pagi ni, terima kasih selalu menonton Sembang Masak bersama Abang Andy. Terima kasih banyak kerana beri sokongan setiap minggu. Okey. Cuma minggu lepas saya tak live sebab kita hormatlah kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang diduga yang diberi ujian
banjir, so saya tak buat live lah. Kita beri laluan kepada cerita banjir. Alright. Okay. So sebenarnya memang bagi pengguna-pengguna TMC ni memang mereka sangat-sangat puas hati bila ada TMC ni. Mereka yang selalu dikatakan, yang selalu dengan cerita masak semakin mudah, masak semakin cepat, sebab kita dah tahu dah berapa minit dan kita boleh rancang perkara-perkara lain yang patut kita buat setiap hari kan. So sambil kita masak, ada masa lebih kurang 10-15 minit, so kita boleh buat benda lain. So boleh tinggalkan TMC, memasak, tak ada masalah. Kalau kita masak dalam kuali, kita kena berjaga-jaga kan, takut kering lah, itulah, hangus lah, inilah. Tiba-tiba masak, tengah-tengah masak tiba-tiba, kenapa tak masak ni, rupanya gas pula habis. Gas habis. So itu satu hal juga kan. Tengah masak dah kena call gas, ambil masa lah. Kadang paling cepat pun setengah jam, paling lambat kadang sampai 2 jam sebab gas waktu-waktu hari Ahad ni kadang-kadang lambat buka kan. So menggunakan elektrik, ada elektrik semua boleh jalan kan. Cuma kalau tak ada elektrik, kena cari alternatif lah. Kena cari tenaga solar kat rumah tu, pasang mungkin dalam 240 watt untuk bantu. Itu dalam kepala je lah, saya pun tak pasang lagi apa nama solar ni kan. Tapi bila kita teringat tentang banjir ni, sepatutnya semua isi rumah bersedia dengan apa saja kemungkinan. Yang paling mustahaknya mungkin ini sekadar berkongsi lah, sebab saya bila nampak banjir ni kami pun bimbang sebab kawasan rumah kami pun dekat dengan sungai, cuma sungai tu dia besar dan tinggi. Hari tu memang air pun naik, cuma tak sampai ke paling bahaya lah. Waspada saja. So memang setiap petang kita lihat sungai tu sebagai langkah berjaga-jaga. Okey, berkaitan dengan kecemasan tadi tentang banjir kan. Jadi saya juga mula sedar bahawa kita perlu bersiap siaga orang kata, dengan peralatan paling asas lah. Yang pertamanya kita nak selamatkan dokumen-dokumen penting, kad pengenalan ke, surat salinan surat sijil kelahiran ke. So kita kena letakkan dalam satu beg yang waterproof. So saya dah lihat, cuma belum beli lagi beg waterproof di Shopee. Ada yang murah, ada yang mahal. So kita lihatlah mana yang lebih elok untuk kita kan. So kita ada beg waterproof untuk letak segala bahan-bahan ataupun dokumen-dokumen penting. Sijil nikah jangan lupa. Hari ni kerajaan Negeri Selangor dia benarkan dia nak cetak semula sijil nikah. Takut tercetak salah nama. Boleh jadi kan? Tak tahulah kan, sebab pejabat agama dah ada rekod. Tak mungkin akan berlaku nama yang berbeza. Okey. Itu yang pertama tentang sijil nikah. Yang kemudian dari segi persediaan kita, dari segi kalau bekalan elektrik terputus, jadi mungkin kita kena adakan sedikit satu panel di rumah kita solar. Sekurang-kurangnya kita boleh charge handphone kita kan. Handphone ni sangat penting sekarang ni, sebab apa saja hal-hal kecemasan, sama ada kita nak wawarkan dalam Facebook ke, minta bantuan, ataupun melalui grup-grup WhatsApp, kita boleh beritahu, kawasan rumah saya dah dinaiki air, saya pun dah terperangkap dalam banjir. So dengan adanya panel solar tu, sekurang-kurangnya kita boleh charge handphone kita. Dan kalau dia punya tenaga tu tinggi, mungkin 240 watt seperti yang dicadangkan oleh rakan saya, dia kata kita boleh pasangkan peti sejuk tu. Peti sejuk, apatah lagi kita boleh masak menggunakan TMC dengan satu panel solar tu kan. So kena fikir-fikirkan, saya pun tengah fikirkan nak beli benda tu. Yang tu agak mahal juga, beratus ringgit juga, dengan panel dan juga dia punya sistem bateri dan sebagainya. Itu pun kita perlu fikirkan. Selain daripada apa tadi yang diajar oleh ada influencer ya, dia ajar macam mana nak charge handphone menggunakan kita punya mobile
adapter dalam kereta tu dia buka dan dia letakkan bateri dan sebagainya, itu pun sesuatu perkara yang patut kita fikirkan lah, kita bersedia. So sebenarnya bukan banjir saja kita patut bersedia, tetapi untuk hal-hal yang lain kan, mungkin kecemasan yang lain. Contohnya kita tak tahu sebab kita sekarang ni cuaca tidak menentu kan. Kadang-kadang berlaku di negara lain tapi dia tempiasnya kena di Malaysia. So kita kena berjaga-jaga lah. Dan saya juga ada berkongsi dengan rakan-rakan dalam WhatsApp, terutamanya dari sudut paras air di seluruh dunia. Pada tahun 2030, benda ni pun dah dikeluarkan oleh bernama dalam Twitter, apa nama tu, pada tahun 2030 di Malaysia sendiri ada beberapa kawasan yang akan tenggelam. Cuba tengok, nanti mungkin ada masa nanti saya kongsikan link macam mana nak, ini adalah ramalan, bukan ramalan, jangka future punya forecasting kan, apa yang berlaku. So kita perlu juga ambil tahu lah, mungkin kawasan puan-puan tu terutama di kalau di Selangor ni, di kawasan pantai tu mungkin pada tahun 2030 mungkin dah ada bau yang sedap kat sini sebab dia tengah menumis kan, apa nama tu, paras air naik kan. So kena berjaga-jagalah, kena berpindah dan buat sesuatu tindakan lah, untuk menghadapi perkara-perkara tu. Okay. Memang dah ada bau kat sini, memang bau sebab kita ada tadi dalam tu ada lengkuas, ada halia, kemudian ada apa nama tadi, saya pun dah lupa bersembang ni kan, bawang. So dah naik bau, memang dah ada bau kan. Kalau sesiapa nampak ni dah ada wap yang naik kat sini ya. Bawang putih, bawang besar tadi kan. So memang dah ada bau. Okey. Ada lagi 56 saat untuk kita habiskan proses menumis. Menumis. Kalau air dah laju, tak sempat nak fikir, itu sebab kita kena prepare awal lah, letak semua dokumen yang penting dalam satu bag yang waterproof, letak, kita tulis, kena label kan tak, bag kecemasan, dokumen penting. So agak-agak berlaku macam ni, air laju naik, terus capai je, terus selamatkan diri. Okay. So macam-macam lah cadangan-cadangan kawan-kawan yang pernah bersembang dengan saya nak menghadapi situasi kecemasan ni kan. Nanti kita sambung lagi. Ini tinggal 5 saat untuk kita selesaikan menumis. Kita nak pergi next step, step yang ketiga, iaitu kita nak masukkan tu lagu dia dah siap. Okay. Kita nak masukkan 2 batang serai. Ni belum ketuk lagi, kita nak ketuk dia. Nakal sangat. Okay. Oh ni batu menumpuk. Okay, kita nak ketuk je. So kita 2 batang serai dah diketuk, masuk je. Okay. Kemudian kita nak lagi masuk 1 keping asam keping ni. Kemudian setengah sudu kecil. Sudu kecil dia nak setengah lagi. So yang ni. Okay. Serbuk kunyit. Kunyit dia pakai serbuk, dia tak pakai kunyit basah. So masukkan saja. Setengah sudu ya, setengah sudu kecil bukan sudu besar, sikit je dia guna. Kemudian kita perlu apa lagi? Kita perlu 300 gram santan. Okey. So nak timbang, pergi ke scale. Kita nak 300 gram santan ya. 300 gram
Santan fresh daripada pasar, pagi tadi beli. Ya, tak perlu bekas apa-apa, terus direct daripada plastik yang kita beli daripada ni. Dia nak nampak sensitif kan, ada angin kan, so kita kosongkan semula. Dia nak 300 gram lah. Tak apa, negatif 1 pun tak apa, kita lebihkan 301 kan. Okay, 300 gram. Ini baru 200 setengah ni 200 setengah. So kita perlu lagi 50. Alright. Satu lagi. Dia tak kocak bawah tu ada dia. Okey. 2 lagi. 304. Lebih 4 gram dia. Ada masalah. Okay. Kalau dah selesai masuk bahan-bahan ni, kita nak sambung memasak. Sambung memasak. Kita dah masukkan 2 batang serai yang telah diketuk, 1 keping asam keping, setengah sudu kecil serbuk kunyit. Kita dah masukkan 300 gram santan, kita masak selama 10 minit. Okay. Setkan 10 minit. Tadi menumis 10 minit. Sekarang kita masak 10 minit. Suhu 98. 98. Menggunakan reverse blade. So tekan dekat gambar blade ni supaya dia reverse. Sebab apa dia reverse? Sebab dia tak nak hancurkan serai yang ada dalam tu. Tak nak hancurkan serai. Okay, dia nak serai tu hanya ketuk saja kan. So tak nak hancurkan serai. Dan kita punya speed adalah spoon. So gambar spoon saja. Pusingkan ke gambar spoon macam tu. Dah, ini kita tunggu untuk memasak. Okey. Kan? So tinggalkan TM6 macam tu, kita boleh bersembang. Itu yang menariknya TM6. So sementara dia memasak 10 minit tu, kita boleh buat kerja-kerja lain. Kalau waktu bekerja, kita boleh balik semula ke kita punya laptop, buat kerja lah. Kan, nanti bila dah siap dia akan bunyi. Itu dah menarik. Sama ada kita nak biarkan saja dia bunyi ataupun kita nak pergi tengok dia, itu terpulang. Sebab tak apa, dia takkan kering, dia takkan hangus sebab dia ada dalam tu. Tak ada masalah. Itu bagus untuk MC ni. So kalau lihat dia punya bunyi tu perlahan kan, sebab dia gunakan split spoon. Split spoon sebenarnya dia cara kita mengacau tu, mengacau perlahan saja. Kita tak kacau secara aktif lah. Itu sebab menggunakan split spoon, reverse blade. So reverse blade dia takkan hancurkan serai yang ada dalam tu. Ada 2 batang serai yang kita dah ketuk masuk je dalam tu. Alright. So ini adalah step yang ketiga. Dia ada 4 step. Bermaksud lagi 1 step kita akan selesai masak udang masak diraja tu. Ini adalah resepi otai-otai lama dalam komuniti TM6, dalam komuniti dalam Telegram apa nama dia, Diva TM6. Saya pun ada dalam tu, dah jadi diva dah pula. Tapi bila kita jadi komuniti, banyak resepi yang dikongsi oleh orang-orang lama yang dah mahir menggunakan TM6 ni secara manual kan. Jadi mereka dah ada resepi-resepi tu dan mereka berkongsi dengan kami. So kami masak je. Memang setiap kali memang sentiasa ada resepi-resepi baru yang dikongsi oleh mereka lah. So kalau mereka rasa masak tu sedap, mereka terus kongsi macam mana nak masak, step by step. Dan hari ni TM6 Cookido adalah satu aplikasi
merekodkan segala jenis resepi dalam TM6 ni. Jadi dia dah membenarkan kami pengguna TM6 masukkan resepi sendiri. Yang ni lah yang dulu kita buat secara manual dan kita tengok handphone ni, boleh masuk dalam sistem Cookido. Akan datang kita buka je Cookido tu, type je, kita type udang masak diraja, kita akan jumpa. So buat masak je. Tak perlu lagi tengok handphone macam saya lah. Cumanya saya lebih suka tengok handphone. Saya lebih suka tengok handphone. Sebab saya rasa tengok handphone lagi mudah. Ini boleh kontrol di sini dan di sini kita tengok resepi. Alright. Itu yang menariknya lah. Okay, terima kasih di rakan-rakan di live FB yang menonton, sentiasa menyokong saya dalam sembang masak bersama Abang Andy. Saya rasa dah banyak resepi yang saya dah kongsikan, macam-macam dah. So untuk TM6 sekarang ni, syarikat memang kalau beli hari ni dah boleh dapat hari Rabu atau hari Khamis. Dah cepat dah, tak macam dulu, macam kami sebulan tunggu. Assalamualaikum Kak Zaiti di IG Lati Andy, apa khabar? So terima kasih. Hari ni saya masak udang masak diraja. Udang masak diraja kita gunakan sama ada udang galah ataupun udang harimau. Tapi kalau dua-dua tu tak ada, boleh je masak guna udang biasa. Boleh je. Okay, cuma mungkin sedap kalau ada udang galah atau udang harimau. Waalaikumsalam Syarom. Hari ni breakfast pagi kat mana? Kata nak keluar. Terima kasih Syarom. Syarom 2 minggu lepas dia ada membeli TM6 dengan saya. So kita pun bukan 2 minggu lepas, lama kan? 3 minggu rasanya. 3 minggu lepas. Kita dah pun buat unboxing semalam, dah masak, dah minta dia sendiri masak. Golden pillow, kemudian kita buat nyonya curry paste daripada scratch. So saya rasa Syarom dah berjaya dah. Semalam kita buat apa lagi? Cinnamon roll semua. Tangan dia sendiri yang buat, air tangan Syarom bersama isteri dia, Cikgu Nurul. Terima kasih Syarom semalam kita unboxing dan buat. Hari ni masak udang masak diraja. Udang masak diraja, bahan lebih kurang tak sampai setengah jam kita boleh siap, asalkan bahan-bahan dah disediakan. Dan bahan-bahan pun bahan-bahan yang mudah, bukannya susah nak cari. Udang, lengkuas, kemudian halia, cili kering, ada daun lima purut, daun kunyit, tak banyak, dia nak selai je, asam keping, kunyit, sebut kunyit. So bahan-bahan yang mudah. So boleh masak ni setengah jam je. Asalkan ada udang dalam 500 gram. Kalau family tu besar, kita masak banyak kali lah. Ataupun kita masak portion yang besar lah. Dia punya lain-lain tu. Dekat ni. Alright, so memang dengan nanti Syarom sendiri akan mengalami sebenarnya kita saya pada mulanya memang malah nak ke dapur. Bolehlah bantu-bantu sikit untuk kemas-kemas, boleh, tak ada masalah. Cuma nak memasak tu bukan keperkara saya lah. Tapi dengan TM6 ni saya jadi excited sendiri. Saya jadi teruja sendiri. Saya jadi boleh dikatakan addicted, ketagih nak gunakan TM6. Cumanya saya menunggu-nunggu je hari Ahad pukul 10 pagi sebab nak berkongsi masak dengan tuan-tuan. Okay, dan kadang-kadang hari-hari lain pun bila isteri kata nak masak sangat, okey tak apa, abang masak, awak sediakan bahan. Itu je sebab kita rasa seronok. Bermaksud memudahkan kerja satu dan menjimatkan masa. Sebab kita dah tahu dah berapa masa yang diambil untuk menyiapkan sesuatu menu tu, sesuatu resepi tu, dan kita boleh plan sebenarnya, boleh plan. So jadi ada setengah masakan tu mungkin dia nak masak selama 20 minit, lama sikit kan. So kita boleh bawa kerja lain, boleh buka komputer ke, nak tengok email ke, ataupun tengok WhatsApp ke, jadi tak ganggu. So kita boleh plan kita punya masa. Itu yang paling mustahab bila ada TM6, kita boleh jimat masa sebenarnya, jimat masa. So kita dah tahu dah kita punya tempoh masak macam ni. Kalau kita guna manual, dapur dan juga kuali biasa dan sebagainya, kita tak tahu bila nak siap ni sebenarnya.
Cuma berdasarkan pengalaman je lah kan. Tapi dengan nak mengemas lagi kan, nak mengemas, nak bersih-bersihkan apa nama dapur yang dah orang kata dah berkecah, dah mungkin ada masa menumis tu segala sambal semua melekat dekat sini kan. Ni tak ada, bersih ni. Itu yang paling mustahak kan. So kita dah jimat masa pembersihan dan sebagainya ya. Yang mustahak makanan kita tetap sedap. Ya. Saya gunakan istilah yakin sedap. Sebelum masak pun kita dah yakin sedap dah, sebab ada aturan suhunya dan telah ditetapkan masanya dan cara mengacau. So dengan suhu dan masa, mungkin bahan-bahan yang kita masak tu dia terutamanya yang macam tadi ada lengkuas, ada halia, dia tidak overcook, dia memang cantik lah, memang ngam kan, memang ngam dengan rasanya. So itu yang paling menarik sekali, masak dengan TMC ni mesti yakin sedap. So kalaulah contohnya pengantin baru kan, nak jamu mak mentua ke, nak jamu yang terutama yang perempuan lah kan, lelaki pun boleh nak jamu mak mentua bila datang rumah kan. So dengan TM6 dia tak perlu ragu-ragu masakan dia tak sedap, memang confirm sedap. Itu yang menariknya. Tak perlulah kata kalau tengok lakonan-lakonan TV tu kan, kita beli dulu masakan dekat luar tu, balik contoh konon-konon kita panaskan dalam kita punya peralatan, dah sekonon kita masak. Tak perlu macam tu, tak perlu apa nama tu buat macam tu. Boleh masak, boleh tunjuk kat mentua saya masak gunakan ni, sedap. Itu yang menarik. So ada lagi 48 saat untuk kita selesai memasak apa yang kita dah masukkan tadi, terutama santan, dua batang serai, satu keping asam keping dan juga setengah sudu kecil serbuk kunyit. Okey. Lepas ni step yang terakhir adalah kita nak masukkan udang, kemudian kita tambah gula, garam dan juga serbuk perasa. Ada serbuk perasa Wah, Syarul dah tak sabar-sabar nak beli baking item. Okey, bagus dan juga all spices. Dalam okey, betul ni. Semua memang perlu Semua spice herba-herba ni memang perlu masak bila kita ada TMC. Memang kita akan gunakan. Okey. So memang kita punya masakan kita akan berkhasiat kita tak gunakan bahan-bahan yang terlampau banyak, bahan-bahan artificial, tak perlu semua kita buat fresh. Macam tadi saya sebut pasal serbuk perasa yang saya akan gunakan adalah chicken stock yang saya dah buat sendiri. So dah selesai kita memasak ni, kita nak masukkan apa? Kita nak masukkan 500 gram kita masukkan dulu gula dia nak sudu kecil je. Dan gula yang biasa saya guna adalah brown sugar. So dia nak 1 teaspoon je. Okey. Teaspoon, 1 teaspoon je. 1 teaspoon. Okay. Gula, 1 teaspoon. Satu sikit je kan. Okay. Lepas tu garam. Garam pun dia nak 1 teaspoon juga. So, masuk. Ini saya gunakan garam pink salt ni. Okay. Ini selesai. Itu dah selesai. Kemudian dia nak, ini kami punya serbuk perasa yang buat sendiri pun dah nak habis dah. Kena buat baru ni. Ini chicken stock. Chicken stock, dia nak 1 sudu kecil juga. So saya pakai sudu ni. Okay. Ini pun selesai. Mudah dicapai teman. Okey, apa lagi dia nak? Dia masukkan 2 helai daun, 5 purut. Okey, tadi dah basuh dah. Kemudian kita masukkan daun kunyit. Daun kunyit ni kata saya nak iris, saya kata tak payah bang, koyak-koyak je masuk. Right. Kemudian jangan lupa bahan utama iaitu udang 500 gram masukkan.
Masukkan udang 500 gram. Kita sama ratakan dia kat dalam tu. Okey. So kita nak masak selama 6 minit. Nampak? Udang ni 6 minit je masak. Okey. Kita kacau-kacau sikit. Kita kacau-kacau sikit guna spatula ni. Okey. Supaya udang kita tenggelam, jadi boleh masak dengan elok lah. Right, tutup. Kita nak masak 6 minit. So, masa 6 minit, pusing je. Syarul pusing je Syarul. Jangan takut-takut. Pusing je. Pakai benda baru kan, takut. Suhu dia 98. Kita setkan 98. Okay. Dia reverse spoon. Sebab dah ada udang dalam tu. Supaya udang tak hancur, kita kena reverse spoon. Jadi, tekan dekat blade ni. Reverse. Dia jadi reverse reverse bukan reverse spoon, reverse blade, sorry. Lalu sudah tersilap. Reverse blade dan speed untuk mengacau kita gunakan speed spoon. So spoon. 6 minit. Okey. Dah pergi kedai baking tu ni nanti buat roti boy. Sedap. Roti boy kita boleh buat sendiri. Okey. Alright, so ini adalah step terakhir. Kita sedang memasak udang dan kita masukkan juga tadi 2-3 helai daun limau purut, sehelai daun kunyit yang dia tak hiris tapi tak lah, kita koyak-koyakkan je. Koyak-koyakkan je masuk. Lepas tu masukkan garam, gula dan juga serbuk perasa. Serbuk perasa tak perlulah nak beli kat kedai, kita buat sendiri. Saya guna chicken stock saya sendiri yang saya buat menggunakan KFC juga. Alright. Kita masak selama 6 minit untuk sebenarnya nak masak udang tu. Alright. So dah hampir selesai. Saya memasak udang masak diraja ni. Sebab apa nama dia diraja? Sebab warna kuning. Alright. So terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton Sembang Masak bersama Brandy di Live FB. Memang setiap hari Ahad pukul 10 pagi saya akan bersama tuan-tuan perempuan lah, kecuali minggu lepas sebab kita hormat tentang isu banjir, so saya pun tangguhkan sesi tersebut. Kita beri laluan lah untuk berita-berita tentang banjir, nak beri bantuan dan sebagainya. So ada di kalangan rakan-rakan baik saya juga terlibat dengan banjir. Ada yang kami tahu ada 4-5 orang lah. Sama ada rumah kampung dia sendiri, rumah dia sendiri ataupun rumah yang disewakan kepada orang lain. So memang terjejas lah. Memang barang-barang yang ada dalam tu memang tak boleh nak buat apa, memang buang saja kan. Macam tilam, ada kalau sofa-sofa tu memang dah, kalau menggunakan span memang ada hancur lah, dah habis selesai lah. Tak boleh nak buat apa-apa kan. So memang banyak kerugian yang berlaku lah. Cumanya adalah macam peti sejuk, mesin basuh, katanya janganlah buang, boleh guna semula. Cuci je dia punya board tu. Itu seperti yang ramai orang kongsi lah. Ramai orang kongsi. Jangan buang. Mesin basuh, peti sejuk, aircon boleh dicuci, boleh dikeringkan, boleh digunakan semula. Cuma kena panggil pakar lah. Jangan buat sendiri. Dan pastikan kalau sebelum buka tu pastikan betul-betul kering segala dia punya box tu. Kering dulu barulah boleh pasang. Nanti kalau tidak kena electric circuit pula. Alright. So Syarul teruskan shopping bahan-bahan, terutama bahan-bahan buat roti. Tadi semalam kami kongsikan cerita tentang macam mana nak buat orange cake. Orange cake pun ada dalam Sembang Masak bersama Bendy. Silap saya seminggu sebelum banjir, 2 minggu lah. 2 minggu lepas saya ada kongsikan dalam live FB. Kita buat orange cake. Sangat mudah, sangat cepat. Tak sampai 1 minit untuk kita selesaikan sediakan dia punya acuan tu, kemudian bakar yang lama lah.
Okey, yang tu nanti Syarul kata nampak ada promo night kit. Nanti nanti saya pun tak pasti benda ni. Yang selalu lihat promo-promo ni adalah apa Latifah, dan nanti dia akan maklumlah dalam WhatsApp. Nanti kita sembang dalam WhatsApp. Syarul. So jadi dengan TMC ni kerja banyak mudah lah, banyak mudah dan banyak jimat masa sebenarnya, jimat masa dari segi nak memasak tu, nak memasak tu. So macam ni kita boleh, kalau masak yang terlalu lama kita boleh tinggal, kalau 1 jam kita tinggalkan je. Kita tak perlu risau pasal gas habis ke, pasal terhangus ke dekat tepi-tepi periuk ataupun kuali kan. Terutamanya santan kan, santan selalunya nak berjaga-jaga takut pecah santan kan. Kau nak pecah santan kan? Tak. Dengan TMC tak perlu bimbang pasal pecah santan. Oh, dah jawab tu. Apa, dengan TMC tak perlu risau pasal pecah santan. Pecah tu. Masak je memang confirm tak pecah santan. Syahrul boleh jadi advisor tu, tak ada masalah. boleh ni 6 unit boleh dapat free free TMC satu lagi. Baru seronok memasak. Okey, tak pecah santan tu sebab kita masak pada suhu 98 darjah Celsius. Sebab tu dia tak sampai menggelegak lah kan. Kalau biasanya menggelegak barulah pecah santan kan. So dah boleh kita buangkan apa nama tu muat ke tidak ni So kita keluarkan yang Lucina sebab mudah nak nampak kan. Okey. Kita dah siap masak sebenarnya. Kita punya udang masak diraja ni dah siap. Sedap bau dia. Syarul kena try ni. Masak tengah hari. Udang masak diraja. Nampak tu? Inilah dia udang masak diraja. Dah pun siap. Okey. Okey. So tadi ada apa nama tu kunyit kunyit pula. Serai. Serai yang kita ketuk nampak dia tak hancur kan sebab kita gunakan reverse blade. Okey. Biasalah dia melekatkan blade ni perkara biasa. So kita masak pun kita biarkan je blade dalam tu. So semalam Sarum ada berkongsi ada satu alat tu. Kita boleh buka blade gantikan dengan alat tu untuk. Tapi bagi saya tidak aksesori tu tidak mustahak sangat sebab kita boleh masak dalam keadaan blade ada dalam bowl dan dia tidak menjejaskan masakan kita. So ni tu serai. Okay. Serai dia tak hancur pun serai. Dah siap saya punya udang masak diraja dah siap. Okey, okey. So dah siap saya punya udang masak diraja, dah boleh makan tengah hari, walaupun baru pukul 10.45. Dan sekejap ni dah boleh masak nasi. Bila nasi dah masak, boleh terus terus makan dengan udang
masak diraja. So, Yes. memang sedap Syarul. Sebab orang lain dah recommend ni. Tu sebab saya buat hari ni. Nampak ni, tak sabar-sabar nak rasa. Ada kurang apa? Tak ada? Okay. Nampak? Ni first time saya masak. Campak. Guna TM6. Sedap. Isi pun kata sedap. Nampak? Dah lulus. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menonton Sembang Masak bersama Abang Andy untuk hari ini. So, seperti biasa kita jumpa minggu depan Ahad 10 pagi. Kita tengok menu apa lagi. Kalau ada lagi menu-menu baru yang dikongsi dalam grup Diva TMC tu, saya dah Diva sekarang. Kan nak buat agak-agak. Patut kita dah buat agak-agak minggu ni. Kita jangan ambil masa lama sangat. Kesian minggu depan lah. Okey. So, terima kasih yang menonton. Hari ini saya masak udang masak diraja. Bahan-bahan ada dalam posting live saya. Cara memasak boleh follow video ni menggunakan TMC. Tapi sebenarnya masak guna manual pun boleh. Yang belum ada TMC tu boleh. Ikut je step-step yang saya buat tadi. Contoh yang pertamanya kita masukkan apa nama tu? Bawang besar, bawang putih, kita blend kan. Ikut je step tu. Kalau tak ada TMC lagi boleh. Cuma bila nak memasak tu guna manual lah. Kacau lah. Okey? Itu je. Cuma kalau ada TMC lagi bagus. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.